Bayangkan, dunia di mana langit bukan hanya siling, tetapi pintu masuk ke bintang. Dunia di mana manusia telah membuka kunci rahsia alam semesta dan memanfaatkan tenaganya yang tidak terbatas untuk menguasai tamadunnya. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi realiti yang wujud di luar imajinasi kita. Semasa anda bangun pagi, perkara pertama yang anda perhatikan ialah katil anti-graviti anda. Dengan perlahan terapung ke atas lantai, anda melihat keluar tingkap anda dan melihat pemandangan bandar yang menjulang tinggi ke awan. Dengan kenderaan terbang meluncur ke sana sini seperti lebah mengelilingi sarang. Dalam pada anda meneliti berita pada paparan realiti terimbuh anda dipaparkan mengenai pencapaian terbaru manusia. Sebuah tamadun baru yang mampu memanfaatkan tenaga bukan hanya satu, tetapi berbilang bintang dalam galaksi mereka. Anda menghabiskan santapan pagi anda dan menuju ke pod pengangkutan anda yang membawa anda ke tempat kerja anda. Sebuah stesen angkasa besar mengorbit planet berdekatan. Di sini, anda bekerja bersama-sama saintis dan jurutera lain untuk membuka kunci misteri alam semesta dan melangkau sempadan pengetahuan manusia. Pada waktu petang, anda memutuskan untuk berehat dan menikmati hidangan antara bintang. Anda menaiki kapal yang canggih dan dalam beberapa jam sahaja tiba di planet jauh yang terkenal dengan hidangan eksotiknya. Dalam pada anda pulang ke kerja, anda menyadari bahawa ini cuma sebahagian kecil dari tamadun asing yang maju. Terdapat banyak tamadun masing-masing lebih maju dan menakjubkan dari yang sebelumnya. Daripada tamadun jenis 1 yang memanfaatkan kuasa planet asal mereka kepada tamadun jenis 7 yang menguasai seluruh alam semesta. Kemungkinannya tidak berkesudahan. Astrolab membawa anda tamadun asing paling maju di alam semesta. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bagaimana jika Astrolab memberitahu anda bahawa semua ini boleh menjadi nyata dan mungkin beberapa tamadun asing telah pun mencapai tahap kemajuan teknologi ini? Ini semua bermula sejak tahun 1964. Saintis Soviet Nikola Kardashev membangunkan sistem klasifikasi yang mengelompokkan tamadun berdasarkan kemajuan teknologi dan penggunaan tenaga mereka. Skala ini yang dikenali sebagai skala Kardashev terdiri daripada jenis 1 yang mewakili tamadun yang belum lagi memanfaatkan potensi penuh planetnya sendiri kepada jenis 3 yang boleh memanfaatkan tenaga keseluruhan galaksi. Interaksi antara tenaga dan teknologi adalah prinsip asas yang mendasari kemajuan tamadun. Apabila masyarakat memperoleh akses kepada lebih banyak sumber tenaga, ia boleh membangunkan teknologi baru yang membolehkannya memanfaatkan lebih banyak tenaga yang membawa kepada kitaran ilmu yang mengukuhkan kemajuan. Walaupun kemajuan teknologi telah dicapai oleh manusia, kita masih kekal pada tahap paling rendah skala Kardashev. Kita berada pada kedudukan tamadun jenis kosong. Ini bermakna bahawa kita masih belum mencapai keupayaan untuk memanfaatkan semua tenaga yang ada di planet kita. Dan kita juga belum menubuhkan infrastruktur tenaga global yang mampan. Manusia pada masa ini mempunyai skor 0.73. Kita mempunyai purata penggunaan kuasa sebanyak 18.4 terawat pada tahun 2018. Michio Kaku, seorang ahli fizik teori Amerika, mengira bahawa jika kita meningkatkan penggunaan kuasa kita sebanyak 3% setiap tahun, kita akan mencapai tamadun jenis 1 dalam 100 hingga 200 tahun lagi. Tamadun jenis 1 telah menguasai semua tenaga yang ada pada planet asal mereka yang boleh didapati daripada bintang jiran. Ia mengekstrak tenaga, maklumat dan bahan mentahnya daripada kuasa pembelahan dan pelakuran serta sumber yang boleh diperbaharui. Juga mampu meningkatkan komunikasi mega angkasa antar planet, kejuruteraan planet dan penemuan perubatan untuk menghapuskan penyakit dan memperlahankan penuaan. Spesies ini ditambah dengan teknologi tetapi masih terdedah kepada kepupusan. Tamadun jenis 1 tidak terhad kepada satu planet, tetapi telah mewujudkan kehadiran di beberapa planet dan bulan dalam sistem suria mereka. Mereka telah membentuk kerajaan bersatu yang merentasi planet ini dan kerjasama perdagangan antara planet. Kemajuan teknologi mereka telah membolehkan mereka menambah diri dan keupayaan mereka, tetapi mereka tidak dapat dikalahkan dan masih terdedah dengan kepupusan. Seperti yang dijelaskan oleh Michio Kaku dalam bukunya Physics of the Future, tamadun jenis 1 menuai kuasa planet menggunakan semua cahaya matahari yang memancar planet mereka. Mereka mungkin boleh memanfaatkan kuasa gunung berapi, memanipulasi cuaca
mengawal gempa bumi dan membina bandar di lautan. Semua kuasa planet berada dalam kawalan mereka. Tahap kawalan ke atas alam semula jadi ini benar-benar mengagumkan dan menunjukkan sejauh mana tamadun boleh maju apabila ia menguasai tenaga dan teknologi. Tamadun jenis 1 mungkin menjadikan seolah-olah kita mempunyai kuasa besar, tidak sehebat berbanding dengan apa yang mampu dilakukan oleh tamadun jenis 2. Pernahkah anda mendengar tentang sfera Dyson? Di sinilah bermulanya tamadun jenis 2. Tamadun ini dapat memanfaatkan keseluruhan tenaga bintang dengan membina sfera Dyson di sekelilingnya. Sfera Dyson ialah struktur mega hipotesis yang dicadangkan oleh ahli fizik Freeman Dyson, yang pada asasnya ialah cangkerang sfera yang dibina di sekeliling bintang untuk menangkap tenaganya. Tenaga itu kemudiannya boleh digunakan untuk memperkasakan tamadun, infrastruktur dan teknologi. Membina sfera Dyson memerlukan sejumlah besar sumber dan teknologi, dan ia bukanlah sesuatu yang kita mampu sebagai sebuah tamadun pada masa ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penemuan menarik yang menimbulkan persoalan tentang kemungkinan tamadun maju memanfaatkan tenaga bintang. Salah satu contoh bintang yang paling terkenal yang telah menjana banyak minat di kalangan ahli astronomi dan orang ramai adalah bintang Tebi. Bintang Tebi terletak kira-kira 1470 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Cygnus, ditemui oleh teleskop angkasa Kepler pada tahun 2015. Bintang Tebi mendapat perhatian meluas kerana corak cahayanya yang luar biasa dan tidak menentu. Ia kelihatan malap sehingga 20% pada selang masa yang tidak teratur, yang tidak konsisten dengan mana-mana fenomena semula jadi yang telah diperhatikan sebelum ini. Sesetengah ahli astronomi membuat spekulasi bahawa peredupan itu boleh disebabkan oleh segerombolan komet yang melintas di hadapan bintang atau mungkin juga oleh struktur mega asing seperti sfera Dyson. Jika sesebuah tamadun mampu membina sfera Dyson di sekeliling bintang, mereka akan mempunyai akses kepada sejumlah besar tenaga yang membolehkan mereka membina dan menjana teknologi dan infrastruktur pada skala yang tidak terbayangkan oleh kita pada masa ini. Mereka akan mempunyai keupayaan untuk memanipulasi keluaran tenaga bintang dan berpotensi juga mencipta graviti buatan dan lohong hitam. Tamadun jenis 2 juga akan menjajah keseluruhan sistem bintang. Mereka akan dapat membina habitat dan infrastruktur di planet dan bulan dan berpotensi juga membentuk dunia ini untuk menjadikannya boleh didiami untuk spesies mereka. Mereka juga akan memanipulasi orbit planet dan bulan dan juga berpotensi mencipta sistem bintang mereka sendiri. Menurut Kardashev, tamadun dengan keupayaan ini sangat maju dan satu-satunya jenis tamadun yang boleh mengatasinya ialah tamadun jenis 3. Bayangkan keseluruhan galaksi, setiap sistem suria dibongkar sepenuhnya dan setiap bintang tertutup di dalam awan tenaga Dyson berfungsi mengekstrak sel suria. Bolehkah anda cuba dan bayangkan betapa hebatnya tamadun ini? Mereka boleh bergerak lebih pantas daripada kelajuan cahaya dan memanipulasi graviti dan medan elektromagnet. Mereka akan mengembara menggunakan sejenis teknologi pendorong yang kita belum selongkar lagi. Mampu mengembara galaksi dalam beberapa jam atau hari. Dalam kajian 2015, ahli astronomi menganggarkan bahawa kewujudan tamadun sedemikian di alam semesta tempatan kita adalah sangat jarang berlaku. Tetapi jika ia wujud, galaksi akan menjadi rumah yang mudah untuk mereka dan planet tidak lain hanyalah batu di laluan mereka. Mereka akan mempunyai keupayaan untuk memanipulasi fabrik, ruang dan masa, mengawal pergerakan bintang, lohong hitam. Kita pun tak boleh nak bayangkan apa lagi yang boleh berlaku jika kita mencapai tahap tamadun ini. Dianggarkan bahawa manusia mungkin mengambil masa kira-kira 1,000,000 tahun untuk mencapai tahap ini jika kita dapat mengekalkan bangsa kita sehingga ke tahap itu. Pada masa ini, kita jelas tidak dapat melihat apa-apa seperti itu. Sama ada tidak ada tamadun yang telah mencapai tahap ini atau mungkin makhluk maju ini telah berkembang dengan begitu pesat, dengan teknologi yang begitu canggih sehingga mereka telah dapat menutup jejak mereka dan kekal tidak dapat dikesan. Dengan segala kelebihan ini, sudah tentu anda mungkin berfikir bahawa tamadun ini adalah yang paling berkuasa dan maju. Malah Kardashev sendiri percaya bahawa hanya terdapat 3 jenis tamadun. Tapi bolehkah beberapa tamadun lain lebih maju daripada mereka semua? Tamadun jenis 4. Dalam skala asalnya, Nikolai Kardashev hanya memperkenalkan 3 peringkat tamadun kerana dia percaya bahawa tenaga seluruh galaksi boleh meliputi sebarang bentuk hidupan. Beberapa saintis lain pergi dengan lebih mendalam dan mengemas kini skala membayangkan kemungkinan tamadun jauh melebihi jenis 3. Saiz alam semesta yang besar menawarkan gambaran tentang kemungkinan penerokaan berbilion-bilion galaksi oleh tamadun jenis 4.
Tamadun sedemikian boleh memanfaatkan tenaga setiap satu jika perlu, mengawalnya untuk keperluan mereka. Mereka boleh memanipulasi dan menyusun semula galaksi seperti set pembinaan, mencipta sistem planet baru atau bahkan memadamkan sesuatu yang tidak lagi diperlukan dari alam semesta. Sudah tentu, untuk mencapai tahap kawalan ini, tamadun sebegini perlu menemui hukum fizik yang baru yang kini di luar pemahaman manusia. Tetapi, kemungkinan wujudnya tamadun sedemikian memerlukan bukti potensi alam semesta yang luas dan misteri yang tidak berkesudahan. Idea teori multiverse bukanlah perkara baru dan telah dispekulasi oleh ramai saintis dan ahli falsafah selama berabad-abad. Tetapi bagaimana jika ada tamadun yang bukan sahaja menemui kewujudan alam semesta lain, tetapi ia juga menemui cara untuk memanfaatkan tenaga? Tamadun jenis 5 akan dapat mengawal tenaga alam semesta yang tidak terhingga di luar sana. Mereka akan mengawal semua dimensi tersembunyi di luar sana, dapat memindahkan tenaga dari satu alam semesta ke alam lain. Teleportasi dan juga mengembara melalui masa akan menjadi rutin bagi mereka. Ya, semua ini seperti tak masuk akal, tetapi tamadun jenis 6 akan wujud di luar ruang dan masa, mampu mencipta alam semesta dan multiverse dan juga mampu memusnahkannya serta-merta. Jika kita ingin mencapai tahap pembangunan ini, manusia akan dapat mengawal apa-apa sahaja dan segala-galanya. Pada masa hadapan, manusia telah mencapai kemuncak evolusinya. Mereka telah menjadi tamadun jenis 7 dengan teknologi yang tersedia untuk mereka. Mereka telah membuka kunci rahsia alam semesta dan dengannya rahsia keabadian. Ahli tamadun Omega boleh menggunakan teknologi maya untuk mengembara ke pelbagai dimensi poket. Untuk mencapai matlamat ini, mereka akan dapat melengkungkan ruang masa supaya ia memperoleh kekosongan tertentu yang kemudiannya akan digunakan sebagai rumah baru untuk objek yang dialihkan dari alam semesta yang sedia ada. Hukum fizik mungkin agak berbeza di sana, di mana ia terkait rapat dengan kemajuan ilmunya. Semasa mereka mengembara melalui ruangan poket dimensi, mereka mendapati bahawa setiap dimensi adalah unik dengan cara tersendiri. Beberapa dimensi dipenuhi dengan warna-warna cerah dan makhluk eksotik, manakala yang lain adalah padang pasir yang luas ataupun tanah terbiar yang tandus. Tetapi dalam setiap dimensi yang dilawati, mereka menemui sesuatu yang baru untuk dipelajari, cara baru untuk mencabar diri mereka sendiri dan pengalaman baru untuk dinikmati. Tetapi perkara yang paling luar biasa tentang poket dimensi ini ialah potensi untuk keabadian. Mereka akan dapat memprogramkan setiap atom bagi setiap individu dalam dimensi itu. Dan tamadun ini boleh terus hidup di poket alam semesta selama-lamanya. Dan apabila poket alam semesta ini pudar, mereka boleh bergerak ke alam semesta yang lain dan seterusnya selama-lamanya. Tamadun Omega tidak lagi terhad oleh kekangan masa dan ruang. Mereka telah menjadi makhluk tenaga tulen, mampu mengembara antara dimensi sesuka hati mereka dan dengan setiap dimensi baru yang mereka temui. Mereka terus-menerus melangkau had sempadan mencapai pencapaian yang pernah difikirkan sebagai mustahil. Anda semua pasti pernah melihat piramid, struktur purba yang telah bertahan dalam ujian masa dan terus mengagumi dan memberi inspirasi kepada kita hingga ke hari ini. Tetapi bagaimana jika astrolab memberitahu anda bahawa pernah ada tamadun yang maju wujud jutaan tahun dahulu jauh sebelum tamadun kita? Para saintis selama bertahun-tahun telah mengkaji piramid besar dan masih mengkaji tentangnya. Ramai saintis percaya bahawa ia memerlukan 20,000 pekerja dan 20 tahun untuk menyelesaikan piramid besar. Ia merupakan tugas yang menakjubkan jika sejarah kita menunjukkan bahawa mereka hanya menggunakan alatan kayu dengan tali dan takal. Oleh kerana terdapat perincian sedemikian dan penjajaran tepat piramid, sukar untuk mempercayai bahawa struktur sehebat itu boleh disiapkan dalam tempoh 20 tahun dengan begitu sedikit orang dan alat yang terhad dan sumber dalam tempoh itu. Walaupun semua kajian dan penyelidikan dijalankan oleh saintis, bagaimana persisnya piramid dibina masih menjadi misteri. Dengan alatan zaman moden, saintis tidak dapat menentukan cara untuk mencipta semula piramid, walaupun pada skala yang lebih kecil dengan ketepatan yang sama seperti mana piramid asal. Teknologi untuk berbuat demikian pada zaman itu tidak wujud mengikut ajaran sejarah. Ia sepatutnya tidak mungkin untuk membina piramid pada waktu tersebut. Malah anda semua boleh nilai sendiri struktur ini. Terdapat tanda-tanda bahawa tamadun purba pernah berkembang maju di planet ini. Namun begitu, di sebalik semua bukti ini, idea tentang tamadun maju yang wujud jutaan tahun dahulu masih dianggap oleh orang ramai sebagai tidak lebih daripada mitos. Bagaimana jika suatu tamadun purba pernah wujud begitu maju sehingga mencapai kejayaan yang tidak dapat kita bayangkan hari ini? Bayangkan dunia di mana teknologi bukan sekadar alat, tetapi cara hidup, di mana tenaga dimanfaatkan
terus daripada bintang dan di mana hukum fizik difahami ke tahap yang akan membuatkan saintis moden kita tercengang. Tamadun ini akan mempunyai keupayaan untuk membentuk seluruh planet, mencipta bentuk kehidupan baru dan mengembara melalui angkasa dengan kelajuan yang akan menjadikan roket terpantas kita kelihatan seperti siput jika dibandingkan. Namun, di sebalik semua kuasa ini, tamadun ini akhirnya akan menghadapi krisis yang akan mengancam kewujudan mereka. Mungkin ia adalah bencana alam, atau peperangan antara puak, atau perubahan mendadak dalam fabrik ruang masa. Walau apa pun puncanya, tamadun ini terpaksa membuat pilihan sama ada menghadapi kepupusan atau meninggalkan dunia mereka dengan mencari rumah baru di kalangan bintang. Jadi mereka memulakan perjalanan yang akan mengambil masa jutaan tahun, melompat dari satu planet ke planet seterusnya, membentuk terraform dan menjajah semasa mereka mengembara. Mereka meninggalkan struktur luar biasa yang masih membingungkan kita sehingga ke hari ini. Dari piramid ke garisan Nazca, ke bandar bawah air yang tersembunyi di bawah ombak. Namun di sebalik semua bukti ini, kita masih berpegang kepada idea bahawa kita adalah tamadun paling maju yang pernah wujud. Tetapi bagaimana jika kita hanya yang terbaru? Dalam barisan tamadun yang panjang yang telah meningkat dan jatuh selama jutaan tahun, bagaimana jika kita hanya mengikut jejak langkah mereka yang mendahului kita, belajar daripada kesilapan mereka dan membina kejayaan mereka? Ia mungkin terdengar seperti science fiction, tetapi sebenarnya kita tidak tahu. Buktinya menunggu untuk dibongkar dan dicantumkan seperti teka-teki. Untuk tamadun jenis 1, bahaya besar terletak pada kehabisan sumber planet kerana mereka memanfaatkan lebih banyak tenaga. Mereka menghadapi risiko kehabisan rizab tenaga planet mereka yang membawa kepada potensi krisis atau kepupusan. Bagi tamadun jenis 2, bahayanya terletak pada kehabisan tenaga bintang induk mereka. Semasa mereka memanfaatkan kuasa keseluruhan bintang, mereka juga mesti merancang untuk masa depan dan mencari sumber tenaga baru sebelum bintang mereka kehabisan. Dan untuk tamadun jenis 3, bahayanya terletak pada kematian galaksi itu sendiri semasa mereka meneroka dan memanfaatkan kuasa keseluruhan galaksi. Mereka juga mesti mengambil berat hal ehwal jangka panjang alam semesta. Akhirnya, setiap jenis tamadun menghadapi cabaran dan bahayanya yang tersendiri. Tetapi dengan bekerjasama dan berusaha untuk memahami alam semesta dengan lebih terperinci, kita boleh berharap untuk mengatasi cabaran ini dan membina masa depan yang lebih baik untuk semua. Jalan di hadapan adalah panjang dan tidak pasti. Tetapi dengan keberanian, keazaman dan komitmen untuk kebaikan yang lebih besar, kita boleh mencapai perkara yang hebat dan mencapai tahap kemajuan dan pemahaman teknologi yang baru. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.